Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, jadi cikgu sambung video tajuk berkenaan simbiosis antara haiwan. Sebab tadi kita ada buat Google Meet tapi ada sedikit masalah. Ada yang terkeluar dan tak dapat masuk. Jadi cikgu sambung penerangan sikit tentang tajuk simbiosis antara haiwan. Okay, so awak boleh buka muka surat 64. So dekat muka surat 64 tu awak boleh tengok beberapa jenis hubungan simbiosis antara haiwan. Okey, so kita tengok dekat situ apa yang ditulis dalam buku teks ialah jenis situasi-situasi yang diberi adalah jenis-jenis simbiosis yang ada. Okey, simbiosis ni ada kita boleh pecahkan kepada 3 jenis simbiosis. Okey, yang pertama sekali ialah mutualisme. M-U-T-U-A-L-I-S-M-E. Okey, kalau awak buka muka surat 64 buku teks awak boleh jumpa mutualisme. Okey, mutualisme ni bahasa mudah yang kita boleh faham ialah win-win situation. Okey, win-win situation maksudnya saya untung, kawan saya untung. Ataupun kawan saya untung, saya pun untung. Itu istilah yang mudah kita nak faham. So apa maksudnya simbiosis mutualisme ni? Okey, contoh kita tengok buku teks ni, contoh yang diberikan ialah burung gembala kerbau dengan kerbau sendiri. Okey, burung gembala kerbau, okey, dia punya makanan ialah kutu. Okey, jadinya kutu ni pula berada di atas belakang badan kerbau. Di atas badan kerbau. Jadi burung gembala kerbau ni tadi dia makan kutu. Dia akan duduk di atas badan kerbau, dia akan makan kutu atas badan kerbau. So dalam masa yang sama, kerbau ni tadi dapat menghilangkan rasa sakit dan gatal akibat kutu tadi. Okey, jadinya kerbau dapat faedah dari segi hilang rasa sakit dan gatal. Burung gembala kerbau dapat makanan. So dua-dua dapat manfaat. So itulah mutualisme. Okey, untuk yang kedua ialah parasitisme. Okey, parasitisme ni ataupun kita sebut parasite. Parasit ni maksudnya ada satu pihak ataupun satu haiwan yang untung, satu lagi pihak ataupun haiwan yang akan mengalami kesakitan ataupun kerugian. Okey, macam contoh dalam gambar rajah kita tengok muka 64 ni, dua jenis haiwan yang bersimbiosis iaitu sengkenit dan juga kucing. Okey, kucing ni adalah rumah kepada sengkenit. Dan dia bukan setakat rumah, dia juga sumber makanan kepada sengkenit. Sengkenit akan hisap darah daripada kucing. Jadi kucing akan berasa sakit. Okey, sengkenit dia dapat faedah dengan dapat habitat tempat tinggal dan juga dapat makanan iaitu darah daripada kucing. Sedangkan kucing mengalami kerugian, dia dapat sakit disebabkan sengkenit hisap darah dia. So inilah dipanggil parasit. Satu pihak dapat keuntungan, satu pihak lagi akan dapat kerugian ataupun dapat kesakitan. So itu adalah parasitisme. Okey, satu lagi jenis perhubungan simbiosis ialah komensalisme. Okey, komensalisme ni satu pihak dapat keuntungan, okey, satu lagi pihak dia tak dapat apa-apa. Dia tak dapat untung, dia tak dapat rugi, dia tak dapat sakit, dia tak dapat makanan apa, tak ada. Okey, contoh kita ambil contoh dekat muka surat 65. Okey, kita tengok di sini ikan jerung. Okey, ikan jerung satu, kita tahu ikan yang besar, yang kuat dia ada pendamping. Pendamping ni ialah ikan remora. Kita panggil ikan remora. Okey, ikan remora ni tadi akan mengikut ikan jerung ke mana saja ikan jerung pergi. Dan dia akan bertindak ketika ikan jerung makan. So bila ikan jerung makan, okey, makan ikan lain ataupun hidupan laut yang lain, ikan remora ni tadi akan makan sisa-sisa yang terkeluar daripada mulut ikan jerung. Dia sebenarnya tak ganggu ikan jerung pun, cuma dia akan makan sisa-sisa. Sebab dia tumpang ikan jerung ni pergi cari makanan, dia pun dapat makanan sekali. So inilah komensalisme. Ikan remora dapat keuntungan dari segi dapat sisa makanan daripada ikan jerung, tapi ikan jerung tak dapat apa-apa. Sebab dia pun tak rasa terganggu, dia pun tak ada rasa sakit ke apa ke, so dia just biarkan saja. So itu ialah komensalisme. Okey, kita tengok contoh umang-umang dengan buran di bawah tu muka 65. Okey, kita tengok umang-umang dan buran. Okey, umang-umang adalah pengangkutan. Umang-umang ni sejenis ketam yang tak mempunyai cangkerang yang keras. Jadi dia perlukan buran. Buran ni siput yang ada cangkerang dan juga ada tak silap saya ada racun. Jadi maksudnya dekat sini umang-umang akan bawa buran. So maksudnya umang-umang adalah pengangkutan. Okey,
faedah kepada buran ni, umang-umang adalah pengangkut dia punya kenderaan. Okey, dalam masa yang sama, buran pula jadi protector ataupun boleh jadi bukan pengawal lah, boleh memberi keselamatan kepada umang-umang. Buran ni dia ada cangkerang dan dia juga mempunyai bisa, jadi umang-umang ni selamat lah. So dua-dua tu dapat faedah. Umang-umang dapat faedah keselamatan daripada buran dapat faedah pengangkutan daripada umang-umang. Jadi win-win situation ini adalah contoh kepada simbiosis mutualisme. Okey. Satu lagi contoh simbiosis yang kita boleh tengok yang mutualisme juga adalah di antara burung dengan buaya. Okey, bila burung ni datang, buaya akan ngangam mulut, so burung akan makan sisa-sisa makanan yang ada pada mulut buaya. Jadi buaya akan rasa selesa, burung dapat makanan. So ini adalah contoh-contoh hubungan simbiosis antara haiwan. Okey. So saya rasa setakat itu saja video untuk kali ini. Harap murid boleh faham, boleh tonton video ni dan juga faham, boleh baca melalui buku teks dan boleh teruskan pembacaan buku teks sampai habis tajuk ni. Okey, so jumpa lagi. Assalamualaikum.